Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 15 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Sarawak akan memperkenalkan rang undang-undang berkaitan Ombudsman pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun November ini sebagai usaha memperkukuhkan integriti dalam kalangan masyarakat sekaligus membentras penyalahgunaan kuasa bagi jawatan Premier. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menjelaskan rang undang-undang tersebut akan merangkumi sistem pelaporan secara terus ke Dewan Undangan Negeri dan tidak melalui Jabatan Premier. Dan kita nak memperkenalkan supaya sistem reporting tidak kepada Premier. Ia akan report kepada DUN sendiri. Kalau tidak, Premier boleh abuse the power. The question abuse is a problem now. Kerana kalau A naik, orang kata A abuse his power to question opponent. Kalau opponent naik, dia lagi. Jadi unending. Ujannya selepas mendapat laporan, Dewan Undangan Negeri akan membuat siasatan sendiri dengan sistem semak dan imbang yang akan melibatkan keseluruhan kerajaan dan bukan kerajaan iaitu keseimbangan dalam sistem urus tadbir. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa Majlis Amanat Perdana Integriti 2023 dan perasmian Persidangan Integriti Kebangsaan di Kuching. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu Sarawak memilih negara Sweden sebagai model kerana negara tersebut telah melaksanakan sistem ombudsman yang berkesan sejak 1807, mempunyai sistem integriti yang tinggi serta memberi keyakinan tinggi kepada rakyatnya. Dalam pada itu, beliau turut menekankan 3 elemen penting dalam sistem tadbir urus yang berkesan iaitu berkhidmat tanpa mengharapkan balasan, undang-undang dan accountability. Tegasnya, sekiranya sesebuah institusi mengambil kira ketiga-tiga elemen tersebut, ia merupakan petanda bahawa institusi berkenaan berada pada landasan yang betul dalam memberikan perkhidmatan bukan sahaja kepada masyarakat bahkan kepada negara. Kembara Kenali Borneo KKB yang berakhir Rabu lepas wajar menjadi anjakan serta batu loncatan untuk agenda pembangunan di Sarawak dan Sabah ke arah penambahbaikan yang lebih baik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menambah ini termasuk dari segi ekonomi, infrastruktur seperti pengangkutan darat maupun laut, pendidikan dan akses kepada kehidupan yang lebih baik untuk masa akan datang. Beliau menyeru semua pihak untuk bersama melaksanakan penilaian dan tindakan bagi memperbaiki mutu kehidupan rakyat di Sabah dan Sarawak agar kemajuan dapat dicapai oleh negeri-negeri di Borneo ini serta memperkasa ekonomi sehingga setanding dengan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Menerusi kenyataan medianya, beliau yang juga Menteri Penyelaras KKB yang di-Pertuan Agong mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Istana Negara, Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, rakyat jelata yang menyatakan sokongan dan berkongsi kegembiraan bersama sepanjang kembara ini berlangsung serta kepada semua pihak yang telah membantu menjayakan kembara ini. KKB yang bermula di kilometer 0 Tawau Sabah dan berakhir semalam di kilometer 0 Teluk Melanau Sarawak telah berjalan lancar dan jayanya menonjolkan betapa rakyat jelata dan raja berpisah tiada. Kembara ini pastinya akan meninggalkan kesan yang begitu membekas di hati rakyat melihatkan bagaimana yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong mendekati serta menyantuni rakyat jelata dengan penuh kesederhanaan tanpa sebarang protokol, berjiwa besar dan berjiwa rakyat sekaligus turut menyelami kesusahan dan keperluan rakyat terutama di luar bandar. Orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Perpaduan Kuching pada Sabtu ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata acara sambutan akan bermula pada pukul 7 malam.
Paparan diod pemancar cahaya atau LED turut disediakan di luar stadium. Katanya pertunjukan bunga api akan menjadi acara kemuncak sambutan pada malam tersebut. Sambutan tersebut dijadual akan dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Secara langsung akan dipaparkan di semua saluran media arus perdana serta saya percaya di media sosial bagi saluran media arus perdana. Jadi kita jemput semua sekiranya tak dapat bersama di Stadium Perpaduan boleh tonton siaran langsung di media sosial dan juga di TV media arus perdana. Beliau dalam pada itu memaklumkan program Jualan Rahmah merupakan antara pengisian aktiviti bersempena sambutan Hari Malaysia. Program Jualan Rahmah akan diadakan selama 2 hari bermula hari ini dari jam 9 pagi. Fahmi yang juga pengerusi bersama Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia bercakap kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap pemangku yang di-Pertua Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar di Astana Negeri Kuching. Kunjungan lebih setengah jam itu turut disertai Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Juliahi Narawi yang juga pengerusi bersama Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia 2023. Ia bertujuan menjemput Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menghadiri sambutan berkenaan. Segulai sejalai yang merupakan cogan kata daripada frasa bahasa Iban bermaksud berjalan seiringan dijadikan sebagai lagu tema sempena sambutan Hari Malaysia 2023. Menurut komposer lagu tersebut, Gabriel Fairuz Louis, cogan kata perpaduan untuk seluruh negara yang dipilih oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sambutan Hari Gawai Peringkat Negeri Sarawak 2023 itu turut menjadi pilihan lagu tema sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan pada tahun ini. Jelasnya, cogan kata tersebut sudah lama digunakan yang melambangkan kesatuan, perpaduan serta semangat kerjasama utuh dalam kalangan rakyat Sarawak tanpa mengira bangsa dalam memupuk kesejahteraan. Lebih menarik, penyanyi tempatan Iban dari Sarawak yang mula menceburi industri muzik pada 2011 itu pernah dipilih Kerajaan Sarawak untuk mencipta lagu Terukir Abadi yang dinyanyikan oleh penyanyi Bob Yusof bersempena dengan sambutan ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud pada tahun 2020. Katanya beliau amat berbesar hati kerana diberi peluang sekali lagi oleh Kerajaan Sarawak untuk menjadi komposer dan juga penyanyi lagu tema sambutan Hari Malaysia 2023 Segulai Sejalai bersama dengan artis tempatan Mal Imran dan Valerie Thiam. Dalam pada itu, Gabriel turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia 2023 kepada semua rakyat Malaysia dan berharap rakyat terus berprinsipkan konsep Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Bagi memastikan kelancaran liputan media semasa sambutan Hari Malaysia 2023 di Stadium Perpaduan Kuching Sabtu ini, satu sesi taklimat media diberi oleh Jawatan Kuasa Media dan Publicity Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Taklimat disampaikan Timbalan Pengarah Komunikasi Korporat, Media Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Muhammad Zikrullah Junus kepada pengamal media berdaftar untuk sambutan berkenaan. Pusat media di stadium itu mula beroperasi semalam hingga 12.30 malam Sabtu. Kemudahan internet turut disediakan kepada pengamal media yang membuat liputan. Sebanyak 136 pas media khas dikeluarkan melibatkan 58 untuk wartawan, juru foto dan juru kamera serta 78 untuk agensi, jabatan dan kementerian berkaitan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Sarawak. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua warga pengguna Malaysia. As a Sarawakian Malaysia, I wish everybody Hari Malaysia. As you know, we are proud to be Sarawakian to join with Malaysia. So we hope everybody have a good relation untuk Hari Malaysia with all our Malaysians. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Sarawak.
Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Sarawak. Kami dari SMK SMTN Sarike ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua. Kami berharap perpaduan ini akan dikekalkan selama-lamanya. Selamat Hari Malaysia 2023. Kami dari Sekolah SMK Julau ingin mengucapkan Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Kembali bersua. Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Sibu merampas kira-kira 11,000 liter minyak diesel dalam pemeriksaan ke atas sebuah stor di Jalan Kong Yit Kim di Sibu Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Sibu Assistant Commissioner Zulkifli Suhaili dalam satu kenyataan media memaklumkan optaring kontraban itu dijalankan oleh sepasukan pegawai dan anggota Polis Marin pada pukul 5.30 petang bagi membuat pemeriksaan di sebuah stor disyaki tempat penyimpanan minyak diesel bersubsidi tanpa permit yang sah di lokasi tersebut. Pemeriksaan lanjut menemui minyak diesel lebih kurang 11,000 liter yang disimpan di dalam tong berwarna putih berkapasiti 1,000 setiap tong. Nilai keseluruhan rampasan minyak diesel dan peralatan dianggarkan RM50,000. Polis turut menahan seorang lelaki warga tempatan berumur lingkungan 30 tahun. Tangkapan serta rampasan diserahkan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bahagian Sibu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kerjasama di antara institusi tempatan dan penggiat industri amat dialu-alukan untuk mewujudkan kesedaran dalam industri tentang keperluan latihan kemahiran bagi memudahkan pertumbuhan kerjaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Datuk Bandar Adamyi berkata usaha ini akan membuka peluang pekerjaan khususnya kepada bakat tempatan kerana pasaran kerja pada masa kini memerlukan pekerja yang berdaya saing dengan pelbagai kemahiran. Beliau berkata demikian pada sistem latihan dual nasional di antara Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak dan Industri Otomotif di Miri. Teks ucapannya dibacakan oleh wakilnya Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Dr. Vincent Huang Huat Chun. Beliau menambah melalui latihan tersebut, peserta SLDN akan mendapat pengiktirafan di bawah sijil Kemahiran Malaysia SKM daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Beliau berharap program seperti ini akan terus dianjurkan bagi mengatasi masalah pengangguran dan pada masa akan datang lebih banyak syarikat otomasi akan mengambil peluang untuk menjalinkan kerjasama dengan institusi seperti PPKS dalam program SLDN lain. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 15 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Sofia. Salam Malaysia Madani.